Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini masih dipanjangkan umur kita, dapat sama-sama kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan hari ini telah masuk hari yang ke-9 kita berpuasa. Jadi insya-Allah untuk kali ini pertama kalinya saya akan berkongsikan dengan pada muslimin dan muslimat sekalian satu amalan yang sangat mudah, sangat ringkas, sangat senang amalannya, tetapi ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat hebat. Amalan yang mudah tetapi ganjaran yang diberikan sangat hebat, sangat luar biasa. Bergantung kepada kita sama ada kita nak beramal dengan amalan tersebut ataupun kita nak abaikan saja amalan tersebut. Sedangkan amalan ini adalah satu amalan yang sangat mudah. Apa dia amalan dia? Saya akan bacakan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Maksud hadis, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan kepada sekelompok pasukan, dan ketika orang itu mengimamkan sahabat-sahabatnya yang lain di dalam satu solat, dan beliau mengakhiri bacaannya dengan membaca qul huwallahu ahad, maka apabila mereka pulang, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda pun bersabda, tanyalah beliau mengapa beliau berbuat demikian. Lalu mereka bertanya kepadanya, beliau pun menjawab, kerana surah ini, yakni surah Al-Ikhlas, surah qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas mengandungi sifat Ar-Rahman, dan aku mencintai membaca surah ini. Lalu Nabi SAW bersabda, beritahulah kepada beliau, sesungguhnya Allah pun mencintainya. Itu satu hadis. Kelebihan membaca surah Al-Ikhlas. Apa dia surah Al-Ikhlas ni? Surah, kadang-kadang orang tak tahu surah Ikhlas surah apa. Surah Qul Huwallah. Qul Huwallah itulah namanya, nama surahnya surah Al-Ikhlas. Surahnya Qul Huwallahu ahad hingga akhir ayat. Baik, satu lagi hadis saya akan bacakan berkenaan dengan kelebihan surah Al-Ikhlas. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maksud hadis, sesungguhnya seseorang mendengar orang lain membaca qul huwallahu ahad dengan berulang kali, lalu dia datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepadanya, dan seolah-olah orang itu menganggap remeh surah tersebut. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Apa Nabi kata pada sahabat tersebut? Sesungguhnya surah itu, yakni surah Al-Ikhlas, sebanding, maknanya amalan itu, kita membaca surah Al-Ikhlas itu seolah-olah kita membaca sepertiga Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu dia kelebihan bagi orang yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, surah yang sangat pendek dalam Al-Quran, dan saya yakin rata-rata daripada kita ini sudah menghafal surah Al-Ikhlas ini. Surah Al-Ikhlas yang terdiri daripada 4 ayat, yang saya yakin semuanya sudah hafal. Cumanya pada hari ini kita ambillah amalan ini bermula daripada hari ini. Tambah-tambah bulan puasa ni memang kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Kalau kita boleh habis 30 juzuk tu tak apa. Jangan kata tak payah baca Quran lah, baca Qul Huwallah aja 3 kali dah khatam dah. Pasal sekali baca 1/3. Kalau 3 kali baca khatam satu Al-Quran. Jangan kata macam tu. Itu seolah-olah kita meremehkan amalan membaca Al-Quran khatam semua ayat ni.
membaca Al-Quran daripada juzuk 1 sampai juzuk 30. Ada pula nanti yang tak nak baca qul huwallah 3 kali dah cukup khatam dah. Jangan macam tu. Jangan sekali-kali kita meremehkan amalan ataupun surah-surah yang Nabi nyatakan secara khusus dalam hadisnya. Dalam kata-kata Nabi, dia menyatakan secara khusus nama-nama surah ni. Jangan kita remehkan kata-kata macam tu. Contohnya seperti surah Al-Ikhlas, contohnya lagi seperti surah Al-Mulk. Jadi surah-surah yang Nabi nyatakan secara khusus ini mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Jadi kalau rasa rugi kalau kita tak amalkan apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi beritahu kepada kita, sebab Nabi dah beritahu siap-siap dah apa surahnya. Tak perlu kita nak baca juzuk 1 sampai juzuk 30 ni. Bukan tak perlu, maksudnya kita nak, yalah, kelebihan tu memang adalah. Setiap satu huruf yang kita baca dalam Quran 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Bayangkan satu huruf. Dalam sabda Nabi, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Bayangkan kalau kita baca 30 juzuk, daripada juzuk pertama sampai juzuk terakhir, berapa ribu huruf yang kita baca dan berapa ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Namun ada surah-surah tertentu yang Nabi nyatakan, yang Nabi bagi tahu kepada kita supaya kita boleh amalkan. Dan ada kelebihan-kelebihan yang sangat hebat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada si pengamal-pengamal surah tersebut. Jadi pada hari ini, seperti yang saya bacakan tadi, ringkas sahaja surahnya, pendek sahaja surahnya, iaitu surah Al-Ikhlas, hanya terdiri daripada 4 ayat. Jadi sama-sama saya fokuskan perbincangan kita pada hari ini kepada hukum-hukum tajwid yang ada, supaya kita baca Al-Quran ni, sebab Al-Quran ini diturunkan daripada Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan dalam keadaan membaca itu ada hukum tajwidnya, ada caranya, ada undang-undangnya, ada peraturannya. Kita tak boleh baca ikut suka hati kita je, tak. Macam mana yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mengajarkan Al-Quran ini kepada para sahabat, dan begitulah seterusnya proses itu berterusan sehinggalah sampai kepada kita hari ini. Maka membaca Al-Quran itu wajib bagi kita secara persendirian. Kita nak baca tu wajib bagi kita menjaga hukum tajwidnya. Wajib. Belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Contohnya dekat Batang Kali ni ada orang mengajar tajwid. Jadi dah terlepaslah orang Batang Kali ni. Terlepas daripada dosa pasal dah ada dah fardu kifayahnya dah ada dah kumpulan yang orang yang belajar mengajar tajwid dan belajar tajwid ni dah ada, terlepas. Tetapi kita secara persendirian membaca Al-Quran itu wajib kepada kita, fardu ain kepada kita membaca Al-Quran itu secara betul mengikut tajwidnya. Jadi kalau kita nak amalkan surah Al-Ikhlas ini, walaupun pendek, tapi kita kena jaga juga tajwidnya, supaya nanti ke akhirat nanti kelebihan, antara kelebihan yang Nabi nyatakan juga kepada para sahabat, siapa yang mengamalkan surah Al-Ikhlas 10 kali dibaca surah Al-Ikhlas, satu istana akan dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia di syurga nanti. 10 kali. Kalau 20 kali, 2 istana. 30 kali, 3 istana. Maka pada ketika itu Sayyidina Umar mendengar sabda Nabi ini, Sayyidina Umar tu rasa sangat gembira. Jadi Sayyidina Umar kata, Nabi, ya Rasulullah, kalau macam tu banyaklah istana kita kat dalam syurga. Kan? Nabi kata, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat lebih lagi daripada itu. Allah Subhanahu Wa Taala ni maha kaya. Kita jangan fikir setakat apa yang kita boleh fikirkan dekat dunia ni. Memang kita nak beli satu rumah banglo pun jenuh kita, kan? Nak kumpul duit semua jenuh kita. Ini baca surah Al-Ikhlas, baca qul huwallah je dah boleh dapat istana kat syurga. Jangan kita meremehkan. Jangan kita meremehkan amalan-amalan seperti ini. Baik, kita pergi terus kepada surah Al-Ikhlas. Kalau ada yang ada mushaf depan dekat situ, boleh buka mushaf. Lebih mudah perbincangan ini. Baik, kita tengok. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Baik, ayat yang pertama ini biasa kesalahan yang orang lakukan dekat mana? Pada kalimah yang pertama, iaitu qul, qaf, huruf qaf kena jaga. Qul, qaf, tebalkan sikit bunyi dia. Jangan baca qul huwallah, qul tu jadi huruf kaf. Sebab itu ada orang baca Quran
tapi dia tak dapat pahala, malah dia dapat laknat dengan Quran. Sebab apa? Sebab dia tahu dia tak boleh baca Quran dengan baik, tapi dia tak nak pergi belajar. Jadi dia baca Quran itu dengan ikut suka hati dia je, maka huruf yang dia baca tu dah bertukar-tukar. Sepatutnya huruf qaf dia baca huruf kaf. Jadi bila dah bertukar huruf, makna ayat itu pun bertukar. Jadi kena berhati-hati. Baik. Ayat yang pertama, qul huwallahu ahad. Baik, jaga pada huruf qaf, qul. Qul, jangan baca kul. Kul huwallah, dia jadi huruf kaf. Kemudian pada kalimah ahad, ahad ada qalqalah hujungnya, ahad tu bunyi. Jangan baca qul huwallahu ahad. Itu tak ada bunyi qalqalah. Ada bunyi qalqalah, qul huwallahu ahad. Okey? Baik. Ayat yang kedua, Allahus samad. Sama juga, Allahus samad. Mad qalah. Jangan baca Allahus samad. Itu tak ada bunyi qalah. Baik, ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Baik, situ ada dua tempat qalqalah. Lam yalid satu, wa lam yulad dua. Jadi jaga baca bunyi bunyikan qalqalah. Jangan baca lam yalid wa lam yulad. Itu tak ada bunyi qalah. Okey. Dan ayat yang terakhir, ayat yang keempat, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Wa lam yakul lahu masukkan nun ke dalam huruf lam, hukumnya idgham bila gunnah. Wa lam yakul lahu. Jangan baca wa lam yakun lahu, wa lam yakun lahu. Itu tak berlaku idgham. Okey? Kemudian kufuwan ahad, sekali lagi qalah ahad. Qalah. Baik, satu lagi huruf ha, jaga huruf ha. Ahad, ha. Jangan baca wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tak bunyi huruf ha, itu bunyi huruf ha yang simple tu. Ha tebal, orang panggil ha tebal. Ini ahad ha, dia panggil ha pedas, ada panggil ha pedas, ada panggil ha nipis, ikut sukalah. Tapi bunyi sebutannya tu makhrajnya ahad, ha di sini, di tengah-tengah kerongkong bunyinya, makhrajnya ha. Ahad, qul huwallahu ahad. Okey? Jadi pastikan sebutan huruf kita betul, itu penting. Makhraj huruf ni penting. Makhraj huruf ni penting. InsyaAllah pada kuliah-kuliah yang akan datang, saya akan kongsikan lagi surah-surah yang lain, dan saya lebih suka fokus kepada sebutan huruf ataupun makhraj huruf. Sebab itu perkara yang paling asas sekali sebelum kita masuk kepada bidang tajwid. Sebab huruf ini, apa yang kita baca dalam Quran ni semuanya adalah huruf-huruf. Adalah huruf-huruf yang membentuk kalimah dan bentuk ayat. Jadi huruf ni kena sebut betul-betul. Kalau sebut tak betul huruf, jadi makna ayat itu boleh berubah. Itu yang menyebabkan berlakunya kesalahan besar. Baik, insya-Allah. Jadi pada hari ini selesai kita membincangkan sedikit hukum tajwid dan juga kelebihan-kelebihan bagi mereka yang mengamalkan surah Al-Ikhlas ini. Jadi janganlah kalau duduk-duduk tu sambil-sambil bacalah surah Al-Ikhlas. 3 kali baca, seolah-olah kita membaca satu Al-Quran. Besar ganjarannya. 10 kali kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala binakan kepada kita satu istana di syurga nanti, insya-Allah. Jadi moga-moga apa yang saya kongsikan hari ini dapat kita amalkan bersama-sama. Begitu juga dengan saya. Yang pentingnya saya sendiri kena amalkan juga. Kalau saya cakap je tak amalkan, bahaya. Jadi insya-Allah kita amalkan bersama-sama. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan dan ganjaran kepada kita. Dan saya akhiri kuliah pada kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca sekali lagi sebelum pengakhiran saya baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.